Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat bertemu dan menyambung siri bacaan kita dalam kitab Syu'abil Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman. Itulah ringkasan kepada cabang-cabang iman. Alhamdulillah juga kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi bagi kepada kita kesihatan. Allah masih lagi bagi kepada kita kesempatan. Allah bagi kepada kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita tetap berada dalam majlis ilmu, sama-sama senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita kepada apa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai hamba yang lemah, yang sangat-sangat mengharapkan kepada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa perlu muhasabah diri, senantiasa perlu memperbaiki diri, senantiasa perlu berusaha untuk melakukan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita ni senantiasa berjalan dan berjalan setiap detik dan ketika. Umur kita makin lama makin tua. Berarti makin lama makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Makin lama makin dekat kita dengan hari kematian kita. Jadi oleh kerana itu kita senantiasa perlu muhasabah diri. Perlu senantiasa memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dunia dan akhirat. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sahabat PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, kita senantiasa berusaha agar dapat istiqamah di atas jalan ilmu, kerana kita senantiasa perlu perbaiki dan tambah. Kalau kita berusaha mencari harta, maka lebih baik, lebih patut lagi kita berusaha untuk mencari ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita baca kitab ini, Allah tambah ilmu kita semua. Baik ustaz, baik sahabat-sahabat yang mendengar, kita semua bukanlah orang yang lahir-lahir itu ada ilmu cukup dah ada. Mesti kita belajar, kita berusaha, kita tambah input yang ada dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan baca dari cabang iman yang ke-56. Cabang iman yang ke-56 ini berkait atau bertajuk menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum." Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Terjemahan dia, maka adakah jika kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah serta yang ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala murka kepada orang yang memutuskan silaturrahim,
Silaturrahim ni ialah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam satu lagi surah yang kita nak ambil, itulah surah Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Artinya, orang yang merombak perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, serta membuat kerosakan di bumi, mereka itu beroleh laknat, dan bagi mereka pula balasan hari akhirat yang seburuk-buruknya. Jadi dalam hadis ni atau dalam ayat Quran ni, hadirin ataupun para sahabat yang dirahmati Allah, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan siapa-siapa yang memutuskan apa yang Allah Taala suruh hubungkan dan melakukan kerosakan di muka bumi, maka mereka ini beroleh laknat dari Allah di dunia dan beroleh seburuk-buruk tempat di akhirat nanti. Jadi ayat ini jelas kepada kita memberitahu bahawa jangan putuskan hubungan silaturrahim. Dan dalam hadis pula, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan seperti mana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Maksudnya, siapa yang suka dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hubungkanlah silaturrahim. Hubungkanlah silaturrahim. Dalam hadis ni ada kelebihan pula. Memutuskan silaturrahim ada ancaman. Menghubungkan silaturrahim adanya ganjaran. Ancaman kita dah baca tadi, laknat dari Allah. Adapun ganjaran dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan meluaskan dan melapangkan rezeki serta memanjangkan umur. Jadi kalau nak murah rezeki, silaturrahim. Kalau nak panjang umur, silaturrahim. Ini perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita bawa benda-benda pelik, zikir-zikir hak lain, siapa amal tidak matilah. Ada tasbih-tasbih daripada kayu-kayu tertentu yang bila pegang tu dapat rezeki banyak, murah. Itu semua benda-benda yang pelik yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berada di atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengannya. Kalau Nabi cakap macam itulah. Kalau Nabi tak cakap, kita pun tak cakap. Kerana nak mendakwa sesuatu yang berkaitan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, maka itu adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Lebih baik kita cakap benda yang berpada-pada sekadar dengan apa yang kita tahu dan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menepati Al-Quran, lebih baik daripada kita memandai-mandai dalam urusan begini nak panjang umur, begini, nak murah rezeki, begini, dengan amalan-amalan, dengan petua-petua yang tidak tidak ada kaitannya dengan hukum tabi'i lah bahasa kita, hukum alam. Kalau kita kata jaga makan, insya-Allah panjang umur, jaga kesihatan, itu usaha dari sudut hukum alam. Tapi kalau seorang tu tiba-tiba dia kata siapa yang senantiasa pegang biji tasbih daripada kayu kokar panjang umur,
Tak ada. Jadi sebab tu kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Islam ni semua sudah cukup. Ajaran yang Nabi ajar, nak panjang umur ada, nak sihat ada, doa nak murah rezeki ada. Jadi berpada dengan apa yang, ataupun teguh istiqamah di atas apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangatlah penting. Jadi dalam hadis ni sekali lagi saya sebut, siapa yang nak panjang umur, siapa yang nak murah rezeki, maka hubungkanlah silaturrahim. Dari hadis Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu juga dalam sahihain, dia kata dari Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qat'u rahmin. Qati'un yakni qat'u rahmin. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Aku berkata, penulis ni, tak ada beza sama ada orang tersebut baik ataupun jahat. Kalau dia rajin sembahyang tapi putuskan silaturrahim, maka dia juga ada ancaman dengan neraka. Kalau dia jahat, apatah lagi, jahat dia tu satu, kemudian tak silaturrahim pula. Jadi hadirin atau para sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat PQDM sekalian, untuk kita tengok dengan panjang lebar berkaitan dengan silaturrahim. Silaturrahim ni, silah ni maksud hubung. Tapi hubung ni maknanya gini, macam mana kita nak menghubungkan. Ar-Rahim tu pula ialah hubungan yang ada kaitan dengan rahim. Rahim ni apa? Rahim ibu lah. Rahim ataupun dia disebut sebagai sesuatu yang ada hubungan persaudaraan. Adik-beradik kita, pak saudara kita, mak saudara kita, apatah lagi dengan ibu ayah kita. Sebab tu saya sebut dia dalam kelas sebelumnya, kita ada hubungan. Silaturrahim ni puncak atau kemuncak dia duduk pada ketaatan kepada kedua ibu bapa. Daripada rahim ibu kita lahir kita, daripada rahim ibu kita ada adik-beradik kita. Mak kita, ayah kita daripada rahim nenek kita, nenek sebelah ayah, nenek sebelah ibu. Daripada rahim tu ada juga mak saudara sebelah ayah, pak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah mak, mak saudara sebelah pak saudara sebelah mak. Semua ini adalah hubungan kekeluargaan yang diperintahkan oleh agama untuk menjaganya. Berbakti kepada jiran itu baik, tapi lebih tinggi daripada itu ialah berbakti kepada orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Jadi silaturrahim ialah menghubungkan hubungan kekeluargaan. Dengan cara mana? Dengan cara al-ihsan, berbuat baik. Dengan cara al-ihsan, berbuat baik. Balik kampung, ni cuti-cuti ni balik kampung, dia kata rugilah, banyak duit lah habis nak balik kampung, letih lah, penat lah balik kampung. Bila balik tu, kita ada mak kita, kita ada ayah kita, kita ada pakcik kita, kita ada makcik kita. Kalau ada nenek lagi, kita ada atuk lagi. Semua itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi bila kita balik dengan letih kerana mentaati Allah, dapat pahala. Habis duit kerana menghubungkan silaturrahim, kita beli makanan, beli kuih, pergi jalan, kadang-kadang tak perlu banyak. Kita beli kuih RM5, pisang goreng RM5, kita jalan rumah pakcik, ambil buah tangan, dia pun datang, kita ziarah, dia pun rasa seronok, dia rasa macam lah mak ayah kita buat baik kepada dia, maka kita dapat pahala. Jadi berbakti ni, berbuat baik kepada keluarga ni adalah satu tuntutan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, memutuskan silaturrahim bererti berbuat buruk kepada mereka, buat jahat, zalim, tiba-tiba bergaduh adik-beradik kerana harta pusaka. Dulu elok je, lepas tu bila mak ayah meninggal, dapat harta, bergaduh adik-beradik sebab harta pusaka. Allahu Akbar. Kita dapat harta tapi kita putus silaturrahim, kalau macam tu rugi. Lebih beruntung orang yang meninggal dalam keadaan harta tak banyak, tapi anak-anak dia, Masya Allah, baik hubungan kekeluargaan mereka, silaturrahim.
ayah yang duduk meninggal pun duduk dalam kubur dapat pula kebaikan. Kerana dia selama hidupnya mendidik anak-anak dia untuk menghubungkan silaturahim. Nah, zaman kita ni kita rasa payah sebab adik-beradik mungkin ada sibuk dengan kerja masing-masing. Kita lebih dekat dengan kawan kita daripada keluarga kita. Sepatutnya kita dekat dengan keluarga kita. Kerana perintah Allah di situ. Hak yang paling besar kepada kita adalah ibu kita. Hak yang paling besar juga kepada kita adalah ayah kita. Hak yang besar kepada kita juga adik-beradik kita. Okay, jadi tidak ada keraguan dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa hukum menghubungkan silaturahim ni adalah wajib. Dan memutuskannya adalah haram. Bukan haram biasa-biasa, termasuk dari dosa-dosa besar. Kerana apa? Kerana ada ayat Quran yang jelas memberi ancaman laknat kepada orang yang memutuskan silaturahim. Okey? Sebab tu jangan putuskan silaturahim. Kalau seorang tu dia kaya, dia ada saudara, adik-beradik yang fakir, maka hubungkan kekeluargaan dengan bantu si fakir itu. Bagi hadiah, bagi bantuan, bagi makanan. Okey? Kalaulah keluarga tu fakir yang berharap, wajib hubungkan silaturahim dan wajib bantu. Kalau dia tak berhajat, dia dah kaya dah, pun wajib juga hubungkan silaturahim. Jadi mesti kita sedar perkara ini kerana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat kampung, biasanya orang kampung dia jaga ni. Saya kalau balik kampung, kita hairan tengok orang-orang zaman dulu dia boleh sebut, ni pak saudara dia begini. Ni anak sepupu dia ni, dia boleh cerita keluarga ni, asal silah tu dia boleh ingat. Ni Minah ni anak kepada Dolah ni dia ada adik-beradik 3 orang. Dia boleh cerita tu. Adik-beradik dia ni dulu satu duduk duduk negeri Johor. Ni satu lagi dia pindah negeri Sembilan. Satu lagi tu. Kita dengar dia punya cerita tu. Ish. Hebatnya dia punya kekeluargaan. Setengah-setengah tu dia lagi cuti, dia kata kita nak pergi ziarah kat kampung. Saya kadang-kadang balik, adik-beradik ni mak ayah bawa semua naik satu kereta, jom kita pergi ziarah. Kalau sekarang ni ada keluarga masing-masing, konvoi pergi. Ni rumah mak sepupu dia ni kita ni dengar. Kalau rasalah, kalau tak ada mak ayah, payah dah nak pergi. Zaman kita ni, Allahu Akbar, mungkin kita kena usaha lebih sikit lah hubungkan silaturahim ni. Cari balik keluarga kita. Ada orang adik-beradik dah putus dah. Adik-beradik dah putus dah. Tak ada sepupu, tak ada pak saudara. Adik-beradik tu dah putus dah. Maka ni satu kerugian yang besar. Kerana memutuskan silaturahim mendapat laknat dari Allah. Menghubungkan silaturahim mendapat syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Quran dan hadis berkaitan dengan perkara ni sebenarnya sangat-sangat banyak. Perintah untuk menghubungkan silaturahim ni dalam Quran, dalam hadis sangatlah banyak. Jadi keluarga mana yang kita wajib untuk menghubungkan? Jawapan dia, makin dekat makin wajib. Makin dekat makin wajib. Kedua ibu bapa, datuk nenek, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, sebelah ibu, pak saudara, mak saudara sebelah ayah. Ada yang kata golongan mahram kita, itu nombor 1. Dan dia boleh keluar sampai kepada sepupu-sepupu, 2 pupu, 3 pupu yang masih ada pertalian saudara. Maka
mereka itu wajib kepada kita, makin dekat makin wajib. Makin dekat makin wajib. Macam mana kita nak menghubungkan? Cara dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada cara yang tertentu yang mesti dilakukan mengikut kaedah tertentu bagi menghubungkan silaturahim. Maksud bila tak ada cara tertentu, dia kembali kepada uruf setempat. Uruf setempat ni maknanya keadaan setempat itu macam mana. Mungkin satu ketika orang kita nak kena ziarah balik kampung. Zaman tu mungkin kita dah tak ada. Kita tak mampu dah duit jauh. Dia kerja di seberang laut. Maka silaturahim dia mungkin dengan hubungan telefon. Zaman kita dah boleh video call. Jangan pula sampai tak angkat telefon. Mak telefon tak angkat. Ayah telefon tak angkat. Nak ayah. Mak pula duk tunggu kita telefon. Bila anak aku nak telefon ni? Bila anak aku nak balik ni? Allah, kesian. Ni kesian. Kalau mak ayah kita sampai menunggu macam tu, kesian. Ni. Kadang-kadang kita tengok saudara kita mungkin ada susah. Dia perlu rawatan bayaran rawatan perubatan dia. Kita bantulah. Ni. Baru ni orang kita ni kan kadang-kadang dia banyak tolong pemurah dia, cuma dia tolong orang jauh. Dia tolong orang jauh. Macam mana maksud dia? Orang kita ni kalau bantuan sampai Kemboja, sampai ke mana lagi, Vietnam, sampai ke Palestin, sampai kepada Afrika, sampai kepada Turki, sampai kepada Syria. Jauh tu, jauh dia punya bantuan pergi. Orang Kemboja dapat duit kambing, lembu daripada kita ni, beratus ekor lembu. Orang Kemboja. Ni, budak-budak Kemboja pun baguslah, bukan kata tak bagus, baguslah. Bantuan Palestin ni berjuta-juta kita hantar ke Palestin. Tapi kadang-kadang muslimin dan muslimat, keluarga kita, keluarga tu nombor satu, keluarga tu. Ada orang bantuan dia jauh pergi menyeberangi lautan yang luas. Rupa-rupanya keluarga depan rumah dia tu berhajat dan segan nak minta duit kepada dia. Allahu Akbar. Ni kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan orang ni nak menyedarkan kita. Dia bagi kepada kita kesempatan untuk berbakti kepada kaum keluarga. Okey. Umumnya boleh berlaku dengan pertama ziarah, menziarahi. Umumnya ziarah dan menziarahi. Macam mana? Bila ketika tu terpulanglah. Ni, cari waktu ziarah. Kita ada keluarga sini ni. Ziarah. Dan kita mesti merasakan ziarah tu lebih bermakna daripada kita pergi jalan melancong-lancong tempat kita tengok tempat yang cantik. Kadang-kadang kita tak naklah privacy lah ni. Kita nak keluarga kita je, tak nak ganggu. Betul lah keluarga kita, tapi kita rugi. Pak kampung tu kita ada saudara. Kita pergi tanya dulu saudara kita, apa khabar, ziarah sekejap 10 minit, 20, 15 minit, okey. Tapi ni nak kena ada kekuatan jugalah. Yang kedua, istidafah. Istidafah ni jemput datang ke rumah. Orang kan kita kadang-kadang dia jemput, dia kata nanti datang, kalau datang Melaka, bagi tahulah, datanglah ziarahlah rumah saya. Nampak? Kita pergi, kita jemput dia, pergi keluarga. Ni duduk mana? Saya duduk di KL. Ni duduk mana? Saya duduk di Kelantan. Ni saya pun duduk KL. KL juga. Dekat saya, rumah saya dekat, contohnya dekat dengan Ampang. Nanti kalau ada waktu ziarahlah. Istidafah dia panggil, mengajak orang datang ke rumah. Kita ada keluarga, kita siapkan rumah kita biar ada tetamu boleh datang. Dia datang bawa rahmat. Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada orang yang memuliakan tetamu. Jadi istidafah ni cara yang kedua.
Jangan sampai orang tak nak pergi rumah kita. Aku tak nak pergi. Dia kadang-kadang bukan masalah perhiasan, makanan dah. Ialah sifat murah hati, kita sopan santun dan tak segan. Bila orang datang rumah kita minum air, kita dalam zaman dulu, air teh dengan biskut tawar lah. Biskut kering. Tapi orang pergi jalan. Kita ni nak fikir kalau nak mari rumah kita macam ni. Tak. Air teh dengan biskut kering je orang zaman dulu, tapi dia boleh hubungkan silaturahim. Kita jangan putus pula silaturahim dulu. Saya ada cerita. Dulu zaman-zaman dululah dekat kampung kita ni ada saudara-saudara dia tanam pokok durian. Zaman durian dulu berbuah, dia panggil habis adik-beradik, marilah makan durian ni, marilah gini. Seronok. Tuk durian sekarang ni dah jadi mahal. Bila dah jadi mahal, dia segan pun nak panggil adik-beradik, tak panggil. Malah kalau adik-beradik tanya, ada ke tak ni durian ni? Dia kata ada. Tapi lah ni RM25 lah sekilo. Sekilo dah. Kena pula hak durian grade-grade mahal tak? Segan dah kawan ni. Tak makan lah durian. Selama ni boleh makan durian. Tapi bila dah harga mahal, dia tak boleh makan dah durian. Padahal dia ada saudara yang boleh jamu dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang durian tu warisan tok nenek dia dulu. Kita ambil durian lah. Pasal kita ni banyak kan kebun durian lah. Ni ada kebun tok nenek dulu. Waris pesaka bila dapat dulu boleh kumpul ramai-ramai dekat kebun. Sekarang ni dia pergi jual lah, harga mahal durian. Dia jual adik-beradik pun nak ambil papayah. Allahu Akbar. Siapa ada cerita semalam? Dia pergi kawan dia komersial lah. Sekarang ni semua kita komersial. Komersial tu bagus. Tapi biarlah ada bahagian untuk silaturahim. Dia kata pergi, ramai orang pergi kat kebun nanas. Lama tak jumpa ni. Gilah ada 4-5 buah kereta pergi. Sampai kat kebun, dia perbelah lah 2 biji. Orang rasa sepotong 2 potong, dah habis dah. Dah habis dah, dia kata. Alamak, kita nak makan. Dia kata kalau nak makan ada, tapi hak ni kita jual lah. Jadi dulu orang kita dulu, tok nenek kita dulu dengan biskut kering, dengan kebun-kebun mereka, dia jemput silaturahim. Sebab dia tahu benda tu lebih utama daripada harta benda. Dan rezeki ni akan datang. Buah ni, kalau kita mula bagi orang jamu, dia lama makan lebak. Tapi kalau kita sayang, kadang-kadang buah ni pun ada juga pokok dia lokek jadi. Maknanya apa? Dia ada kaitan. Jadi nombor 1 ziarah. Nombor 2 jemput datang ke rumah, jemput datang ke tempat kita, jemputlah dia. Nombor 3 tafqiduhum was-su'alu anhum wassalamu alaihim. Merasakan kehilangan dan bertanya khabar. Jadi bila lama tak jumpa, kita pun teringat, lama dah tak tanya khabar. Sihat ke dia tu? Kita pun telefon, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Lama tak dengar khabar. Itu pun sangat besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni payah ni. Orang kita zaman ni payah. Saya pun tak tahulah. Mungkin Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala bagilah taufik dan kekuatan kepada kita nak tanya khabar. Jangan kita ni, kenapa tak tanya khabar? Dia tu tak telefon. Orang tu tunggu si A, tunggu B telefon. Si B tunggu A telefon. Dua-dua pakat tak telefon. Tak tanya khabar. Bila orang tanya, kenapa tak tanya khabar? Tak tahu. Sebab dia tak telefon aku. Lah, dia tak telefon kamu lah, telefon dia. Malah ada jawab macam tu. Jadi kita ni, siapa yang mendahului dalam silaturahim, maka dia yang mendapat pahala yang lebih besar. Yang seterusnya, i'ta'uhum min malika. Bagilah harta kepada mereka. Sama ada harta itu sedekah bagi orang yang susah, atau hadiah bagi orang yang dah kaya. Jangan kata aku tak nak beli lah, bagi apa muka rumah dia dah kaya dah, macam-macam makanan ada kat rumah dia. Tak. Kalau orang miskin, kita bagi zakat. Kalau orang berhajat, kita bagi infak. Kalau orang kaya, kita bagi hadiah.
Nah, dan hadiah ni tak semesti kepada orang miskin. Kalau dia dah kaya sekalipun, kemuliaan kita dalam silaturrahim ialah kita bawa. Tak payah. Orang kampung kadang-kadang bagi gula sekilo je. Kita tak mikir, aku ni tak ada duit RM50 ni, tak boleh bawa anak pergi kan. Kenduri kan kalau nak bagi duit kan. RM50 Allah mahalnya, RM20 tak ada. Setengah orang tu dia bawa gula, susu 3 tin pagi. So nak tengok cara orang kampung, orang dulu-dululah. Orang dulu-dulu dia hidup dalam bermasyarakat. Dan tuan rumah pula bila dapat gula tu dia senyum, yalah alhamdulillah, terima kasih. Tak ada apa. Lepas habis kenduri tengok ada berkilo-kilo gula rumah dia. Berten-ten susu. Minyak lagi lah. Kenapa seronok dia boleh bagi pula, ambil lah buku-buku, buat balik pula kau tu kedara dia. Benda ni i'ta'uhum al-mal, bagi harta ni mengeratkan silaturahim. Okay? Mengeratkan silaturahim. Yang kelima, carilah orang-orang yang tua di kalangan mereka untuk kita silaturahim. Kelebihannya, pertama, kedudukan mereka sebagai orang yang berumur lah, orang tua. Yang kedua, orang tua ni dia adalah tunjang satu keluarga. Bawah dia tu akan ada orang panggil silsilah dia. Jadi bila kita baik dengan yang tua ni, insya-Allah kita akan tahu yang bawah. Kalau kita buat baik dengan ni bawah, kita jarang ingat yang tua. Jadi carilah keluarga yang tua. Yang ke 6, memuliakan kedudukan mereka. Kalau kita ada keluarga kita yang ada kemuliaan, ustaz ke, kita panggil dia ustaz, kita muliakan dia sebagai ustaz. Kalau dia datuk, kita muliakan dengan datuk dia. Muliakan keluarga, silaturahim. Kita panggil dengan panggilan yang sesuai. Pak Do, Pak T, Pak Lang, Pak Ngah. Panggil dengan panggilan yang sesuai lah. Pak Cik. Kita ajar anak-anak kita panggil dengan panggilan Pak Cik. Jangan panggil nama dia, panggil Pak Cik, macam mana, apa khabar, tegur tanya khabar. Ini antara perkara yang kita boleh ajar dan kita didik untuk menghubungkan silaturahim. Yang ketujuh, banyak kita ni, menyertai majlis-majlis keraian yang mereka anjurkan. Terutamanya kalau kita walimah lah, orang ajak kita pergi. Orang ajak kita pergi walimah. Saya ada satu saudara lah. Saudara ni, dia dengan suami dia ni, dia dengan isteri dia, dua-dua orang ni, orang tahu sangat suka jaga keluarga. Sehingga satu ketika dia orang puasa, orang semua tahu dia ni memang ahli puasa Isnin Khamis. Dia akan pergi juga kenduri walaupun dia puasa. Satu ketika dia daripada Tanah Merah, kenduri ni di Gua Musang. Lebih 100 kilo lah. Lebih 100 kilo. Dia pergi ke Duri tu, sampai kat sana, dia bagi salam, tanya khabar gini. Lepas tu dia pun minta izin nak balik. Tak makan tak apa. Sebab dia hari ni dia puasa. Walaupun kita boleh untuk berbuka, tak ada masalah. Tapi oleh kerana dia ni sudah menjadi kelaziman dia istiqamah. Sebab kalau dia asyik tu, tak puasa dia. Sebab dia orang suka ajak dia pergi makan. Sehingga sampai satu tahap keluarga dia ni kata kalau nak suruh dia makan, kena buat kenduri hari hot tidak disunatkan puasa, barulah dia boleh makan. Tapi nak sebutnya, daripada ni 200 kilo pergi tak makan, semata-mata nak silaturrahim. Dahsyat, hebat ni tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kadang-kadang terlupa, orang ajak pun lupa. Saya lah tu. Kata, tak pergi ke kenduri? Alamak, ada kenduri ke? Kita lupa. Kalau ada, pergi. Yang ke-8, menziarahi orang sakit di kalangan keluarga. Kalau ada kalangan kita sakit, kita tengok, ada sahabat aku sakit ni. Nak kena pergi ni ziarah dia ni. Ada orang mati.
Orang panggil pergi melawat orang mati. Keluarga kita ada kematian. Oh mati dah gitu. Pergi. Saya tengok orang kampung dalam bab ni kalah gitu. Kalah. Dia punya ziarah tu, kalau dia terlepas solat jenazah pun, dia akan pergi juga besok. Dia akan pergi juga lusa. Allah minta maaf lah gitu, tak boleh nak datang pasal hari tu kebetulan ada kerja. Gini macam mana dia ni. Oh dia panggil melawat. Pergi juga walaupun dah terlepas. Ada kenduri, miss kenduri tu. Betul-betulan kenduri kat kampung, dia hari tu ada urusan dekat KL. Balik kenduri seminggu lepas pada tu. Pergi, Allah minta maaf lah gitu, tak boleh nak datang. Sebab macam gini orang kampung lah, dia jaga silaturrahim. Nah. Nombor 8, ziarah orang sakit. Ziarah. Sakit di hospital, pergi ziarah hospital. Sakit ni Allah. Nombor 9, ittiba' janaizihim. Kalau dia mati, menyertai urusan pengebumian. Pergi solat jenazah kepada dia, pergi ikut ke kubur, tanam dia ke kubur. Menghadiri jenazah mereka. Yang ke 10, lain daripada majlis tadi, kalau dia jemput, kena hadir, memenuhi jemputan mereka. Dia jemput apa majlis, kita pergilah. Kecuali majlis yang ada kemungkaran padanya, yang tu tak pergilah. Yang ke-11 ialah salamatus sadr, iaitu berlapang dada, melapangkan hati dan tidak dengki-mendengki. Saudara-saudara ni, cara nak silaturahim ialah jangan ada hasad dengki sesama keluarga. Yang ke-12, kalau ada hubungan yang keruh, jernihkan segera. Ada hubungan yang keruh, jernihkan segera. Kadang-kadang orang Islam lebih baik dia buat ni. Saya tengok ada satu dokumentari orang Iban ke, rumah panjang. Dia duduk sekali rumah panjang. Jadi di tengah-tengah tu ada dewan. Dewan, maknanya ada hall lah. Dia ruang tamu lah. Bahasa tengah-tengah tu macam ruang tamu. Dia rumah dia ada tepi-tepi tu. Situlah keluarga dia duduk apa ini. Jadi kalau ada masalah-masalah akan segera diselesaikan di peringkat mereka. Dan dia jaga klan kabilah dia jaga sungguh. Ni maknanya islah zata bain. Kalau ada ruang-ruang, kita tengok ada keluarga kita bergaduh, kita cuba damaikan. Kita jaga orang yang mendamaikan keluarga. Tapi kalau rumah panjang tu ada isu dengan aurat lah pula ya. Tu kena jaga. Kalau orang yang Muslim, dia jaga bab tu lah. Cuma saya nak ambil contoh macam mana mereka jaga kalau ada perselisihan pendapat dan sebagainya, cepat-cepat mereka. Yang ke-13 ialah ad-du'a lahum, mendoakan ahli keluarga. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, kedua ibu bapa aku, saudara mara aku, adik-beradik aku. Begitulah. Anda doakan kebaikan mereka yang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Kalau ada mesej dalam grup keluarga tu, balaslah dengan doa-doa. Jangan kita tengok je orang. Kita baca tapi kita tak apa? Tak reply ke, atau kita tak menyertai keluarga. Okey, dan yang 14, ni kritikal. Tapi boleh bawa gaduh yang ni. Tapi penting apa dia? Mengajak mereka kepada hidayah dan menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Siapa bab ni gaduhlah dia, padahal tak patut. Cuma nak sebutnya kewajipan yang paling besar, kita ada keluarga yang belum Islam atau yang dah Islam tapi tak beramal dengan Islam, maka cara berbuat baik kepada mereka, ihsan kepada mereka juga adalah mengajak mereka kepada hidayah. Mengajak mereka kepada hidayah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan kita dapat praktikkan apa yang kita baca sekejap tadi dan kita amalkan di kalangan keluarga kita.
kita amalkan di kalangan keluarga kita agar Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan ganjaran-ganjaran silaturrahim yang banyak. Selain daripada panjang umur dan murah rezeki tadi, dia juga menjadi sebab kepada kita masuk syurga, panjang umur dan sebagainya, seperti yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti setakat tu. Cabang iman yang ke-57 itulah berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang ni kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Okey. Wallahu taala alam. Minggu depan hari Selasa. Hari Selasa cuti minggu depan. Jadi minggu depan kita cutilah. Asyik cuti je ustaz ni dak. Tapi kita akan sambung pada minggu seterusnya. 31 hari bulan 1 Januari, insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.